Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar Saudara Muhammad Hamzah Abdul Jalil, Saudara Muhammad Hamzah Abdil, Saudara Mazlan Qalib. Kita juga Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Zamari LC, Alan Chua, Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, Zamari LC, Saudara Ramzul Zul, begitu juga John Ringo, Saudara Ahmad Yusof, Bai Chef Tahir, Siri Izin Izzuddin, Saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru, Saudara Bakat Ahmad, salam pencerahan, moga dijauhi daripada segala bencana. Apa khabar Raja Kamal, Raja Bazian, dah balik ke Sungai Petani ke belum lagi? Saudara Muhammad Nazir Syafi'i, salam dari Alostar katanya. Begitu juga Jebat Pembela dari Kulim Kedah, Muhammad Asridir dari Kuantan, Nur Azman, Saudara Emi Bashir, waalaikumsalam. Saudara Muhammad Jeffrey Ismail, Saudara Rusmini dari Puntian, Johor, Saudara Islam Muhammad, Saudara Mazlan Qalib, Saudara Hamzah Hussein, Ahmad Yusof, saudara. Begitu juga Nizam Izham, Saudara Ilyas Muhammad, Saudara Rusmini dari Pontian, Johor, saudara Ramzul, Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, salam perpaduan, Saudara Muhammad Remy, begitu juga Saudara Syahar Ibrahim, Saudara Ibnu Ijah, Saudara Ramli bin Koncong, Saudara Azminuddin dari Bagan Datuk, Saudara Wak Rafi'i dari Renggam, Simpang Renggam, Johor, saudara. Itu juga Hajah Comel, Saudara Nazri Abdullah, Saudara Richard Bakri, salam pencerahan, Saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan. Ya, Raja Kamal, Raja Baizanku masih lagi setia alam, ya, saudara. Saudara Kamsan Dahlan, Saudara ZD Izwan, Saudara Ahmad Mab, begitu juga Ibrahim Cik Muda, Madam K, Mazlan Qalib, Syaliah Ahmad, Saudara Nazri Abdullah, Edi Malaya, Saudara Puan Rosini Kuringot dari Sarawak. Apa khabar anda semua? Ya, Tuan Haji Azhar belum mana. Apa khabar Tuan Haji? Moga sihat. Cik Pa Matno, selamat malam. Terima kasih doa daripada Raja Kamal, Raja Baizan untuk saya. Air mata MKT dari Tanah Merah, Saudara Rahman dari Labuan. Katanya panas hari ini di Labuan, saudara. Saudara Abu Seman Hashim dari Batu Pahat. Ramli Din, Saudara Hani Abdullah. Puan Aizah, Aizah. Siti Rafi'ah dari Teluk Intan, Puan Nurliza, Cik Norlia, Wan Syarudin, begitu juga Syam Haji Nawawi, Joka Linglung dari Pulau Pinang, Saudara Puan Nurliza, Saudara Ramli Karim daripada Keluang, Zek Peri dari Johor, Saudara Abdul Hamid, cuaca renyai-renyai daripada Kuantan katanya, Ramli Koncong dari Sijangkang, daripada Kuala Langat Sijangkang. Begitu juga dengan Puan Aminah Kak Minah, apa khabar Kak Minah? Saudara Hanif dari Pekan Pahang, Saudara Kamarun Aziz dari Ipoh Perak, gitu juga Jeffrey Din dari Teluk Intan, Saudara Hamidah Kamat, buah cepedak katanya, cadangan ke Kerajaan Lawang balik hujah MPPA. Saudara buah cepedak, ya. Begitu juga Saudara Muhammad Afwan dari Kota Baru, Saudara Nazri Abdullah, Nur Maria, apa khabar Puan? Samsul Anwar, Syahrin, Siti Hawa, Azhar Tok Kaya, Muhammad Rosli. Itu juga Samad Lon, Saudara Anwar Muhammad, Saudara Ion, Wan Kenanga daripada Kota Baru. Apa khabar Wan? Semoga sihat, Wan. Itu juga Saudara Muhammad Rosdi, Saudara Dian Shah dari Kampung Baru, Kuala Lumpur. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. Kerana malam ni banyak juga pencerahan yang perlu saya lakukan, Saudara Ion. Badan saya pun tak berapa sihat. Tapi sebagaimana saya katakan, selagi saya boleh bersuara, saya boleh bercakap, saya akan berusaha untuk menemani anda dan memberi pencerahan semampu yang boleh. Saudara Yasnaim, badan tak bersihat. Saudara Muhammad Rosdi. Baik, saudara. Hari ini adalah tanggal 23 Jun, saudara. Hari yang ke-1191. Hari Jumaat penuh keberkatan. Siang tadi kita sama-sama menunaikan solat Jumaat, saudara. Dan hari ini 1191. Virus itu masih melanda negara kita. Dan sesuatu benda yang agak tidak begitu menyenangkan saya, menyeronokkan kita ialah apabila saya mendapat laporan
bahawa selain daripada virus tersebut, jumlah kes denggi nampak gayanya telah pun meningkat sejumlah 58% kepada 2,608 kes pada minggu epidemiologi yang ke-23, iaitu tempohnya daripada 4 hingga 10 Jun. Berbanding 2,466 kes yang dilaporkan pada minggu sebelumnya. Demikian menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Muhammad Razi Abu Hassan. Katanya terdapat 3 kematian akibat komplikasi demam denggi yang dilaporkan minggu lalu, saudara. Jadi menurutnya katanya kumulatif kes demam denggi yang dilaporkan sehingga ME23 meningkat 154.2%. Tinggi, saudara. Jumlahnya 51,331 berbanding 20,194 pada tahun lalu, saudara. Jadi teman-teman harus berhati-hati kerana kabarnya lokaliti hotspot tentang demam denggi ini ialah 71 di Selangor, 10 lokaliti di Wilayah Persekutuan, Putrajaya, 6 di Pulau Pinang, 4 di Kedah serta 2 di Sabah dan Perak. Bagaimanapun, perselen tentang chikungunya, itu nyamuk yang membawa demam denggi itu, menurut Dr. Muhammad Razi, setakat ini tiada kes chikungunya direkodkan dan jumlah kumulatif kes chikungunya sehingga kini cuma ada 135 kes. Tapi nyamuk Zika sebanyak 1,192. Kerana ini diambil daripada sampel darah dan daripada 63 sampel air kencing yang dijalankan saringan Zika. Jadi saudara, virus sudah ada, demam denggi pula. Saya harap berhati-hati saudara. Dalam keadaan suasana yang tidak menentu ini, saya mengharapkan agar kita sentiasalah berhati-hati untuk memastikan kesihatan kita, saudara. Baik, demikianlah laporan seketika tentang kesihatan. Saya pun tak berapa sihat ni, tapi bukanlah demam denggi, barang jauhkan arwah, saudara ya. Saudara Muhammad Amirul, saudara Buat Cempedak, saudara Otai, saudara Haji Osman, saudara Abdul Hamid, saudara Yus Aidira. Begitu juga saudara Muhammad Adli Abdullah. Selamat malam katanya. Saudara Ramli Koncong. Ya, kes denggi meningkat, saudara Ramli. Saudara Syuami Abdullah. Pencerahan saya ini memberi peringatan. Kalau ada yang perlu saya ingatkan, saya ingatkan. Baik, sekarang kita masuk segmen e-commerce. Jadi teman-teman yang nak berniaga, yang ada produk, mau diwawarkan, tak ada masalah, hubungi Al-Azhar, saudara. Al-Azhar boleh dihubungi di talian 011330 41241. Dan dia masih memasarkan setangi wanginya, setangi Al-Baqur dan juga minyak wangi dari tanah Arab. Kalau tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Nampaknya dia sibuk membuat persimpulan kasihnya. Dan untuk teman-teman, jangan lupa, kalau berhubung dengan Siti Farehah, dendeng manis Siti Farehah. Selain Siti Farehah punya dendeng manis, jangan lupa juga saya popiah sira Lady Maria, rangup, pedas, manis. Ini sesuai untuk makan untuk raya haji nanti, saudara. Hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan kalau teman-teman nak berniaga, tak tahu nak berniaga apa dah. Jadi Puan Ros, saudara Puan Ros Chun, dia mempunyai syarikat Emirus Super Carrier. Katanya bahawa beliau mempunyai produk dan sedang mencari ejen di kawasan anda. Boleh hubungi Puan Ros Chun di talian 012-257-5917. Makanannya adalah berasaskan oat yang sesuai minum waktu pagi untuk menambahkan tenaga. Kerana dalam produk itu ada kurma, ada madu, ada delima, aprikot, ada ubi bit. Juga chia seed dan vitamin C serta kolagen. Sesuai, saudara, untuk masalah sembelit, untuk seimbangkan tahap kolesterol dan juga mengimbangkan nutrisi dalam badan. Hubungi Puan Ros Chun, saudara, di talian 012-257-5917. Baik, saudara. Usai pencerahan seketika dalam e-commerce, kita santuni pula naluri kehidupan. Ini penting, saudara, untuk kehidupan kita. Sebagai panduan, jaluran kehidupan. Ini bukan dari saya, saudara. Teman-teman menghantar kiriman, saya baca, saya tengok sesuai. Untuk perkongsian kita bersama, saudara. Saya bukan da'i, jauh sekali sebagai ustaz. Saya tak ada autoriti untuk bercakap soal agama. Tetapi bila saya membaca apa yang tulisan yang teman-teman hantar, saya kata sesuai untuk kita bacakan bersama.
Saudara Zafia dia kata Ponorogo dah kena pecat dengan Banon. Tak tahulah saya, saudara. Alright, saudara. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa dikehendaki Allah untuk mendapat kebaikan, maka Allah akan memberi pemahaman kepadanya tentang agama. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Status ini hadis sahih, saudara. Jadi, saudara, Allah yang menganugerahkan kebaikan pada sesiapa yang dikehendakinya. Satu daripada ciri orang yang mendapat kebaikan ialah ia menjadi orang yang faqih atau memperoleh kefahaman terhadap agama menerusi Al-Quran dan hadis yang dipelajari serta didasari dengan kebersihan hati dan akidah sahih. Jadi, saudara, oleh itu berusahalah kita untuk menjadi orang belajar dan menguasai kefahaman agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Moga dengannya kita menjadi taat kepada perintah Allah. Itu je, saudara. Saudara duk cakap yang bukan. Jangan timbulkan. Saya nampak kawan-kawan kita ni menghantar kiriman berita-berita palsu. Ni Datuk Seri Zahid masih bercuti lagi. Dia balik malam ni rasanya. Jadi, saudara, kita berkata begitu, orang ni kata begini, tak sesuai. Saya nak terang kepada anda, kalau anda nak cari ruangan yang maki hamun, yang cerita berita palsu, itu sila layari laman lain. Laman saya memberi pencerahan apa yang saya dapat, apa yang sahih, saudara. Kena ingat, saudara. Dan kita santuni mutiara kata. Kerana, saudara, teman kita menghantar kiriman pada saya, dia mengatakan, biar kita miskin bermaruah daripada kita terjajah. Biar kita lapar dan tak berbaju daripada jadi perasuah yang tak tahu malu. Ingat tu, saudara. Biarlah kita tak ada baju ke, biar kita lapar pun dia menjadi perasuah yang langsung tidak tahu malu, saudara. Itu keadaannya. Dan sebelum itu, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Pak Nazir minta maaf, semalam bila saya bersiaran dengan sumber kini, saya dapat membaca pantun Pak Nazir. Ada pencerahan semalam. Allah, minta maaf, saudara. Tak bersihat, saudara. Zaza, Ronchun, Ismail Iza, tikus, guys. Mr. MRBK Rohana, saudara Anwar Mahmud, saudara Abu Nem, saudara Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail dari Besut Terengganu, saudara Tukiran Kitam. Terima kasih. Begitu juga Puan Aminah Jaafar, saudara Khairi, Goeng Khairi, so Azizul Muhammad Yusof, salam madani dari bangsa, saudara Abu Nem, salam perjuangan. Baik, saudara, kita santuni pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir. Semalam menghantar kiriman, saya tak sempat baca, tapi saya nak baca hari ini, saudara. Pak Nazir kali ini pantunnya, yang pertama adalah pantun 6 kerat. Dan yang kedua baru pantun 4 kerat. Hebat Pak Nazir ni, berkarya dan mengikut aluran-aluran aturan berpantun. Supaya kita faham, saudara, apa yang dimaksudkan pantun 6 kerat dan pantun 4 kerat. Kata Pak Nazir, cantik menawan si gadis meriati, naik parlimen ramai teruja, didoakan bahagia sebagai penyudah. Pecah cawan dibeli ganti, pecah cermin dibuang saja, pecah rahsia mengundang padah. Jadi, saudara, kalau ada rahsia, jangan kita mecahkan rahsia, saudara. Biar pecah di mulut, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut, saudara. Tambah Pak Nazir lagi, tabang jati kemudian berehat. Berehat lama penat terasa. Dalam hati penuh muslihat. Bersatu cuma teringinkan kuasa. Dalam hati mereka saya yang tahu, saudara. Terima kasih Pak Nazir atas culipan pantun yang begitu bernilai pada saya. Pantun 6 kerat dan pantun 4 kerat. Baik, saudara. Di mana saya mesti mengingatkan pimpinan negara supaya jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang kalau negara dibelanjakan wang tanpa had, maka negara boleh muflis, saudara. Dan peringatan saya pada teman-teman, bagi mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam apa channel sekalipun, saya tak marah. Tapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya, saudara. Dan kena ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik dan juga beberapa berita sekadar memberi informasi pada warga kita, saudara. Bila saya memberi komen, kita mesti berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Ya, saudara good stuff. Biarlah nak ke Turki ke mana, malah saya nak sebut nama itu, saudara good stuff. Salam, apa hal pula ERB ni? Salam DAP se-Malaysia. Saya nampak, saudara, kadang-kadang teman-teman kita menyindir dan mengusik. Jadi saya tidak akan
terpengaruh untuk bersama menyantuni sesuatu yang belum sahih, saudara. Saudara Muhammad Safri Zainuddin, terima kasih. Katanya PKR Terengganu dan UMNO Terengganu apa cerita? Sabar, saudara, pelan-pelan. Sebab malam ni saya akan bercerita tentang Selangor, ya, Yan Aman. Dan kalau anda tak bersetuju dengan pencerahan saya, boleh hantar kiriman. Cuma saya minta gunalah bahasa yang baik-baik. Ini pencerahan yang diwujudkan oleh warga bangsa Melayu. Jadi kita gunakan adab budaya Melayu, tidak maki hamun orang, tidak buat cerita bohong, tidak maki hamun. Sudah Pak Man apa pula lah, lagi jilat selagi boleh. Siapa pula nak menjilat? Saya memberi penerangan je, saudara. Pak Man nak marah, marahlah pada saya, tak apa. Saudara, saat ini, saudara, saya dikabarkan berita daripada kota Mekah. Teman-teman kita ramai juga saudara mara kita yang berada di Mekah. Kerana saat ini lebih 2 juta umat Islam sudah pun berada di Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah ziarah dan ibadat haji, saudara. Ya. Sebenarnya pada tahun 2022, sejumlah 926,000 saja jemaah dibenarkan menunaikan haji. Kemudian meningkat daripada 559,000 tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2020, kesan daripada jangkitan penyakit itu, saudara, cuma 10,000 saja. Tapi sebelum itu, pada tahun 2019, mereka yang mengerjakan ibadah haji adalah sejumlah 25 juta. Kementerian Haji dan Umrah Saudi mengatakan lebih 2 juta dari 160 negara akan mengerjakan haji bermula hari Selasa ini, saudara. Dan kira-kira katanya sejumlah 24,000, banyak, saudara. 24,000 bas tersedia untuk membawa jemaah. Ini tidak termasuk 17 kereta api untuk membawa 72,000 penumpang setiap jam. Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan hari Wukuf di Arafah, saudara, adalah pada hari Selasa. Dan Aidiladha di Mekah, saudara, ya, disambut pada hari Rabu. Kita tak tahulah, kita tunggulah pengumuman daripada penyimpan besar Muar Raja-Raja Melayu, walaupun orang mengatakan hari Khamis dan sebagainya. Tapi kita tunggu, saudara. Dan haji dan umrah sebenar, saudara, menjana ekonomi yang begitu besar, iaitu sejumlah 12 bilion. Untuk ibadat haji dan umrah, kerajaan Arab Saudi memperolehi macam pelancongan 12 bilion dolar Amerika, saudara. Dan pada 2015, ramai 2,300 jemaah meninggal dunia kerana rempuhan dekat Mina. Dan kita harapkan semua ini tidak berulang dan jemaah kita selamat mengerjakan ibadah haji, saudara. Sebagaimana yang kita ketahui, saudara, mulai hari Isnin, besok Sabtu, lusa Selasa, tak ada lagi, hari Isnin, lebih 8 juta golongan B40 yang layak bakal menerima sumbangan tunai SRT pada hari Isnin. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pembayaran tersebut membabitkan pertukaran lebih 2 bilion ringgit. Sebab itu saya kata, saudara, tak ada negara di dunia ini apabila rakyatnya nak menyambut perayaan, kerajaan menyediakan peruntukan, bantuan dan sebagainya. Malaysia aja, saudara, nak raya haji pun dapat duit, saudara. Dia antara penerima anak-anak muda, ada yang RM100, ada RM200, malahan sampai ke RM1,300 berdasarkan kelayakan masing-masing. Dan kerajaan telah pun memutuskan pembayaran STR3 dipercepatkan dan disalurkan sebelum Aidiladha. Walaupun perancangan awalnya pada bulan Julai, tapi dipercepatkan untuk membolehkan kita menyambut Hari Raya Aidiladha. STR akan dikreditkan terus ke akaun bank penerima mulai Isnin ni, saudara. Manakala mereka yang tidak mempunyai akaun bank, pembayaran tunai boleh dibuat melalui cawangan Bank Simpanan Nasional. Fasa pertama, kedua STR telah pun disalurkan Januari lalu, melibatkan jumlahnya 5 bilion ringgit, saudara. Dan insya-Allah fasa keempat dijangka akan mendapat bantuan lagi pada bulan November lagi. Bulan November nanti, saudara. Demikian menurut pejabat yang amat berhormat Perdana Menteri. Saudara, dalam keadaan begitu, satu berita yang agak melegakan sikit apabila saya mendapat tahu, menurut pengumuman daripada Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Saudara Nik Nazmi Ahmad, beliau mengumumkan bahawa penggunaan domestik dengan penggunaan elektrik bulanan 1,500 kilowatt ke bawah tidak akan mengalami kenaikan tarif elektrik. Yang ini katanya kalau bil di bawah RM708,
tidak ada kenaikan tarif. Itu kata Menteri saya. Dan ini merupakan 99% daripada pengguna domestik di Semenanjung. Menurut Nik Nazmi, pengguna domestik dengan penggunaan elektrik tinggi melebihi 1,500 per kilowatt atau bersamaan bil elektrik minima RM708 sebulan akan dikenakan surcharge pada kadar 10 sen bagi setiap kilowatt. Jadi kerajaan bersetuju untuk menampung kos subsidi elektrik sebanyak RM5.2 bilion sempena pelarasan tarif elektrik di Semenanjung bagi tempoh sebut, saudara. Jadi beliau menjelaskan bahawa tak payahlah kita risau sangat. Kalau sampai bil tu bolehlah berjumpa dengan pegawai ataupun tenaga nasional. Bagaimana kalau bil tinggi sedangkan tidak ada kenaikan kalau penggunaan di bawah RM708, saudara. Baik, saudara, tentang talab elektrik, bagaimana pula dengan air? Menurut satu laporan, sebanyak 8 daripada 43 empangan utama di 5 negeri, iaitu membabitkan Johor, Perlis, Kedah, dan Pulau Pinang dan Perak. Kini, katanya empangan tersebut berada pada paras berjaga-jaga. Demikian menurut pengarah kanan Operasi Wilayah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Saudara Muhammad Jalaluddin Sulaiman, yang memaklumkan 5 paras muka sauk loji rawatan air turut merekodkan bacaan pada tahap berjaga-jaga. Artinya, kalau air dalam takungan itu merendah, tentulah boleh menjejaskan kita, saudara. Bagaimanapun, pemantauan paras empangan dan loji rawatan utama untuk hari ini dapati ada 8 empangan yang berada pada paras berjaga-jaga. Kesan daripada kepanasan, El Nino, saudara. Empangan tersebut itu di Perlis, itu empangan Timah Tasuk. Di Kedah, empangan Pedu, empangan Muda dan Malut. Di Pulau Pinang, empangan Air Hitam dan Teluk Bahang. Sementara di Perak, empangan Bukit Merah. Dan di Johor, empangan Sembrung Barat. Jadi, saudara, kalau anda mempunyai mendapat bekalan daripada empangan tersebut, berhati-hati, saudara. Kerana peratus simpanan untuk semua empangan. Di Timah Tasuk sekarang ini tinggal 45.7% simpanan. Pedu adalah 58.49%. Tapi Muda 31.2%. Di Malut 47.2%. Air Hitam 52.3%. Teluk Bahang 44.7%. Bukit Merah 40.5%. Dan Sembrung Barat 48.3%. Di bawah 50%, saudara. Jadi, berhati-hati. Janganlah membazirkan air, saudara. Kalau ada apa berlaku, segera hubungi pihak pembekal air di kawasan anda, saudara. Itu bab air. Bagaimana dengan kedudukan ringgit kita, ekonomi kita? Hari ini, saudara, selalunya hari Jumaat. Penutup hari ini, ringgit didagangkan dalam keadaan yang agak mengelunsur, yang lemah. Apabila ringgit tutup berbanding dengan dolar Amerika, di mana hari ini jam 6 petang tadi, saudara. Unit ringgit ditutup pada RM4.67 bagi $1 Amerika, sedangkan pada hari Khamis RM4.65. Menurut Ketua Ekonomi Kewangan Bank Muamalat Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, ringgit terjejas teruk oleh perkembangan luaran, khususnya kenaikan kadar bank yang dijangka oleh Bank of England sebanyak 50 mata asas bersama dengan langkah menaikkan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika Syarikat. Kalau kita naikkan Reserve Bank, kita naikkan kadar kita, rakyat yang terkesan. Amerika dia tak peduli rakyatnya. England pun dia orang tak peduli. Jadi ketika ini kadar faedah sebenar bagi Malaysia adalah telah bertukar positif pada 0.20%. Jadi tidak ada keperluan untuk kita menaikkan OPR dalam tempoh terdekat. Saya harapkan bagi pimpinan negara kekal. Tak apalah, susah sikit pun, saudara. Tapi saya risau juga kerana menurut pasaran saham pula, sejumlah 49 bilion dana asing jangka pendek telah pun mengalir keluar dari pasaran ekuiti Malaysia sejak 2018 hingga Mei 2023, saudara. 49 bilion pelabur-pelabur asing menarik keluar wang mereka kerana ketidakstabilan politik dan ketidaktentuan global. Demikian menurut para penganalisa. Jadi dalam keadaan begini, kita menjangkakan bahawa kedudukan ekonomi masih lagi dalam keadaan yang tidak menentu. Jadi saudara, kita harus berhati-hati. Kesan daripada itu, saya mendapat berita, semua dah tahu dalam media sosial pun,
bahawa pengarah urusan syarikat pasar raya Maidin, iaitu Datuk Amir Ali Maidin, dia kata bahawa mulai Julai ini harga beras naik pada tambahan RM1 ataupun RM2. Kerana pembekal akan mengadakan peningkatan harga iaitu RM1 hingga RM2 untuk beras 10 kilo. Dan ini tentulah akan meningkatkan harga jualan runcit. Jadi kesannya rakyat terkesan juga, saudara. Sebab itu bagaimanapun, walaupun pemilik syarikat Maidin dia kata naik, tetapi saya mendapat tahu bahawa menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna, Dr. Salihuddin Ayub, dia kata masih belum ada keputusan. Dari sebab kementerian, pihak kerajaan belum ada keputusan nak naik ataupun tidak. Walaupun terdapat laporan media mendakwa kenaikan harga beras yang bakal berlaku bulan depan akibat kekurangan bekalan kesal dapat El Nino. Jadi sehubungan itu, selaku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salihuddin Ayub berkata kementeriannya sedang pun mempersiapkan untuk bersedia untuk menghadapi sebarang kesan akibat cuaca panas. Jadi sekarang ni dia kata kita mintalah, beliau telah minta pegawainya untuk membuatkan tinjauan dan kajian kerana belum ada kelulusan daripada pihak kementeriannya untuk membenarkan kenaikan beras di pasaran. Dan begitu juga apa yang dinyatakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Mat Sabu. Abang Mat Sabu lepas dia sakit, lepas operate, dia terus bekerja lagi, saudara. Beliau mengatakan dalam Twitternya, dia kata kerajaan tidak mengawal harga beras putih import. Jadi sebagai Menteri Pertanian, beliau mengatakan bahawa kerajaan tidak mengawal harga beras putih import. Jadi masa ini, harga pasaran beras putih import di peringkat runcit, majoritinya berada pada paras RM32 dan ke bawah bagi setiap 10 kilogram. Dan ini merupakan paras harga pasaran normal. Tapi untuk beras tempatan, dia tak naik katanya. Harga kawalan maksima beras super special tempatan 5% di peringkat runcitlah dikawal pada harga RM2.60 bagi setiap kilogram. Ini sebagaimana termaktub dalam peruntukan Akta Kawalan Padi dan Beras Negara 1994. Jadi sebab itu rakyat bertenang, jangan buat apa ini berita-berita palsu, saudara, ya. Sebab itulah tadi waktu saya solat di pejabat UMNO, Ibu Pejabat UMNO, berkesempatan jugalah saya berbual dengan Tan Sri Sarlis Samad, mantan menteri. Saya bertanya dengan beliau tentang culipan kata-katanya dalam media sosial, bahawa dia kata bagaimana dulu mereka asyik mempertikaikan kerajaan. Waktu kita jadi kerajaan, mereka jadi pembangkang. Mereka mengatakan kerajaan tak tahu nak buat apa-apa, tak tahu nak buat kerja sebagainya. Sekarang bagaimana? Sebab itu katanya lain kali kita harus berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan. Dan beliau sebagai mantan menteri merasakan sewajarnya lah agar Kementerian Ekonomi ini disatukan dengan Kementerian Kewangan. Sebab dia kata ada redundancy ataupun ada bertindih-tindih kerjanya. Saudara? Dan yang paling penting, kata Tan Sri Sarlis Samad, warga orang politik jangan memikir soal aku. Kena fikirkan soal kita. Kita tu menyangkupi soal rakyat. Menyangkupi soal kalau dalam parti, soal parti, bukan diri kita. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu hari ini saya juga menerima kiriman daripada sahabat saya, Saudara Hamdan dari Putrajaya. Apabila ada penulis mengatakan bahawa ini jawatan pengurusi Felda Tan Sri Idris Yusof adalah diberhentikan, kononnya kerana beliau tidak sehaluan dengan Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Sebenarnya tak betul tu, saudara. Kerana Felda bukan berada di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Felda sama juga dengan seperti juga Felda dan Petronas. Dulu Bank Bumi Putra duduk ataupun letaknya pentadbirannya direct kepada Perdana Menteri. Jangan buat silap, saudara. Dan saya dikabarkan kabarnya mudah-mudahan itu boleh terjadi. Bila tengok gambar berita-berita palsu, orang duk tuduh macam-macam. Tapi saya difahamkan bahawa besar kemungkinan mantan Menteri Pertanian iaitu Datuk Sabri Cik, juga orang Terengganu, mungkin akan dilantik sebagai menggantikan tempat Pok Yeh. Jadi kalau mereka mengatakan bahawa percaturan tentang di Felda itu melibatkan Menteri Kemajuan Pembangunan Luar Bandar
Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmadi tak betul. Jadi pelantikan dalam Felda itu pelantikan yang ditentukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kena jelas, saudara. Dan sebab itu, saudara, ada teman saya menghantar kiriman, dia kata. Tapi dia nampak ni dia kesal, saudara. Dia kata, hari-hari mereka mengugut Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional dan menyatakan akan tumbang dan sebagainya. Jadi dia kata sebenarnya anda mau apa sebenarnya? Kalau terusan begini, pelabur akan lari. Berapa bilion nanti, saudara. Jadi memanglah dia mengatakan saya bukanlah mereka suka sangat atau sayang sangat dengan Perdana Menteri. Tetapi agak-agaklah dulu masa bersatu pimpinan Atuk dengan Tan Sri Muhyiddin dengan 8 bulan pertama tak ada apa-apa ancaman ekonomi pun. Mereka terus mentadbir. Mereka juga bersama dengan DAP. Tapi kena lihat waktu itu berbilion-bilion aset rakyat dijual. Malahan hutang naik sampai 1.2 triliun. Kenapa pimpinan hari ini cuba diganggu-gugat? Jadi perpaduan baru 8 bulan katanya. Tiba-tiba semua nak berlakon mahukan ekonomi yang hebat dalam waktu yang singkat. Jadi sedangkan kata dulu masa pilihan raya dulu sejak pilihan raya yang ke-14, 15 anda juga yang mengundi calon-calon yang bukan daripada UMNO Barisan Nasional. Dan sekarang ni kata rindulah dan sebagainya. Dah betul lah itu. Sekarang ni perlu dibantu, disokong kepimpinan Perdana Menteri hari ini. Sebab lestari kehidupan rakyat banyak bergantung kepada kestabilan politik. Bila politik stabil, maka pelabur kekal. Malahan sekarang ni kedudukan ekonomi dunia juga merudum katanya. Saya juga menerima kiriman daripada saudara Mat Otai Harun. Dia mengatakan kiriman pada petang tadi, saudara. Katanya seolah-olah macam dunia ni nak kiamat dah. Sedangkan dunia mengalami kemerosotan ekonomi. Dia kirimkan kepada saya kenyataan Pak Jokowi yang saya katakan kemarin dulu, saudara. Dan beliau mengakui bahawa bukan hanya melibatkan negara Malaysia. Indonesia terkesan, India terkesan, Turki terkesan, Amerika terkesan. Satu dunia terkesan. Ditambah pula lagi peperangan antara Rusia dengan Ukraine tak selesai. Jadi kedudukan ekonomi yang sebegini, apakah mau disalahkan kepada kerajaan hari ini? Yang mereka tahu katanya, saudara menurut kata Mak Otai, yang mereka tahu asyik-asyik nak menyalahkan kerajaan. Jadi kalau begini tak sepatutnya lah kita. Sepatutnya mereka membantu pemimpin untuk memperbaiki ekonomi. So jangan tebuk atap. Jangan berbicara yang merapu. Soalnya kata, kalaulah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim jatuh, siapa nak ganti? Mampukah mereka menangani kedudukan ekonomi dunia sekarang? Itu persoalannya. Jangan sedap bercakap, sedap duk bubuh, duk tala bukan. Jadi dia minta saya memberi pencerahan. Kerana jika rakyat Malaysia masih terus leka dengan ekonomi dunia yang menjunam, maka negara kita ni boleh jadi seperti juga macam mana di negara Sri Lanka. Kalau kita bertelagah sesama kita, akhirnya kita boleh jadi macam Sri Lanka. Apa nak jadi kalau waktu itu? Menyesal kemudian. Saya kena ingat, saudara, kata saudara Mak Otai, dia kata sekali terjerumus ke arah huru-hara, sangat sukar untuk kembali pulih. Lihatlah apa yang berlaku selepas kejatuhan Barisan Nasional pada PRU14. Sehingga kini negara masih terkial-kial mencari formula untuk melepaskan diri dari kejatuhan ekonomi. Dan dilihat semakin tidak stabil bila mana pemimpin-pemimpin PN masih seronok. Pemimpin pembangkang masih seronok dengan memfitnah dan memburukkan kerajaan masa kini. Insaflah. Kasihanilah rakyat yang tak berdosa. Jangan anda bermain politik berterusan. Maka akhirnya pelabur masih lagi belum ada kesudian untuk masuk melabur negara kita, saudara. Cuma hari ini saya juga agak terkejut apabila media Sinar melaporkan bagaimana maklumat pergerakan Perdana Menteri boleh bocor. Ini warga netizen dah dapat, ya saudara. Bagaimana sebuah akaun di laman Twitter dia mendedahkan pergerakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim
Konon menggunakan jet kerajaan, ya, dan menaikkan informasi-informasi pergerakan. Benda ini rahsia. Saya hairan bagaimana rahsia-rahsia kerajaan boleh terdedah. Sebab itu, saya mengharapkan agar pejabat yang bawa Perdana Menteri lebih berhati-hati dan memperketatkan. Saya dah bagi tahu saudara, saat beliau berusaha untuk memerangi rasuah ini, tentulah musuhnya akan bertambah. Dalam keadaan begini, Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu mengetatkan kawalannya sebab dia punya pergerakan boleh bocor. Ini rahsia saudara. Dan hari ini semua orang tahu Zuraidah telah pun diperintahkan oleh mahkamah untuk membayar 10 juta ringgit kepada Parti Keadilan kerana tindakannya keluar daripada Parti Keadilan dulu, masa lepas pilihan raya 14 dulu, dan itu merupakan pengkhianatan terhadap parti dan parti mengambil tindakan. Sebab itu, menurut kenyataan daripada pimpinan PKR, Parti Keadilan dan Rakyat akan terus meneruskan mengambil tindakan undang-undang terhadap 10 orang lagi bekas ahli parlimen yang melanggar syarat bond yang mengikat mereka berparti. Menurut Siswa Agung PKR, Datuk Seri Saifuddin Nasution, fakta tersebut sama seperti saman dikemukakan oleh PKR terhadap ahli parlimen Ampang, Datuk Zuraidah Kamaruddin. Langkah seterusnya ialah kata ahli parlimen keadilan yang lain keluar saja, maka mereka akan disaman. Mengikut selaku Siswa Agung, tugasnya kata saya akan membantu Presiden, Datuk Seri Dr. Wan Azizah dulu. Kemudian beliau menyerahkan watikah. Tiba-tiba bila mereka keluar, mereka mengkhianati. PKR sebelum ini membuat tuntutan terhadap 19, rupanya saudara, 19 ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri yang bertindak melanggar bond tersebut. Selain mereka, Zuraidah yang akan menghadapi tindakan tuntutan saman oleh Parti Keadilan ialah ahli parlimen Gombak. Itu Azmin Muhammad Ali, Datuk Saifuddin Abdullah, ahli parlimen Indra Mahkota Pahang, Datuk Kamaruddin Jaafar, dulu ahli parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Mansur Osman, mantan ahli parlimen Ibu Tebal, Datuk Rashid Hasnun, mantan ahli parlimen Batu Pahat, Datuk Sri Santara Kumar, ahli parlimen Segamat, ahli Biju, ahli parlimen Saratok, Jonathan Yassin, ahli parlimen Ranau, dan Baru Bian, itu Selangau, serta Datuk Willy Monggin, itu ahli parlimen Puncak Borneo. Sementara itu, adun pula melibatkan Dr. Chung Fat Ful, adun pemanis, Datuk Muhammad Jailani Khamis, adun rembia, Datuk Abdul Yunus Jamahari, Kuala Kerau, Muhammad Hilman Irham, ahli Dewan Negeri Dun Gombak Setia, Saudara Azman Nasruddin, adun Lunas, Dr. Robert Ling Kui I, adun Sidam, Haniza Muhammad Talha, ahli Dewan Negeri Kawasan Lembah Jaya, Daroyah Alwi, adun Sementa, dan Zulkifli Ibrahim, adun Sungai Aceh. Ini saudara. Nampak gayanya kata Al-Azim Osman, hampir 100 juta lah PKR akan dapat. Bukan 1 juta tu, kalau seorang 10 juta, 19, 1.9 juta. Terpulanglah. Kita tak nak campur, saya cuma melaporkan. Sebab itu kesannya, sebelum mereka bertanding, menandatangani perjanjian dan sebagainya. Tapi bila mereka dah menang, mereka khianat pada parti. Terpulanglah. Saya tak campur, saudara. Itu urusan Parti Keadilan. UMNO, kalau anda keluar, maka anda kena bayar 100 juta. Bukan 10 juta. Perjanjian antara calon-calon yang bertanding mewakili Parti UMNO, kalau mereka keluar Parti UMNO, selepas mereka menang dalam pilihan raya, maka mereka kena bayar pada parti sejumlah 100 juta. Itu keadaan, saudara. Kenapa tu, saudara Mak SD marah-marah pula? Baik, saudara. Semalam, Dewan Undangan Negeri Kelantan telah pun dibubarkan. Saya berhasrat untuk mengulas tentang di Kelantan, tetapi kerana hari ini, saudara, hari ini Dewan Undangan Negeri Selangor telah pun dibubarkan secara rasminya. Jadi besok mungkin saya akan mengulas tentang Kelantan. Kerana Dun Selangor bagi penggal ke-14 secara rasminya dibubarkan hari ini. Iaitu 2 hari lebih awal. Pembubarannya selaras dengan pengumuman sulit Sultan Selangor Datuk Muhammad Munir Bani pada Isnin lepas. Setelah mendapat perkenan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor Sultan Sharifuddin Idris Shah. Sekali lagi saya ingatkan anda,
Dewan Negeri hanya boleh dibubarkan boleh dibubarkan apabila tuanku bersetuju. Dapat perkenan tuanku boleh bubarkan. Itu keadaan saudara. Jadi sasaran gabungan kerajaan perpaduan untuk memenangi sekurang-kurangnya 50 ataupun 2/3 jumlah kursi Dewan Undangan Negeri Selangor Pilihan Raya ni kata Datuk Amiruddin adalah realistik. Beliau menyarankan kursi-kursi DUN yang dipertandingkan antara UMNO dalam UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan mungkin berkemungkinan katanya kalau setakat 50 kursi itu adalah realistik saya. Kerana dia kata masa untuk meyakinkan rakyat akar umbi mereka pun dah faham. Jadi sebab itu saya katakan apabila mereka menyatakan mereka nak tawan Selangor, akhirnya adalah antara mimpi dan realiti. Sebagaimana yang saya janjikan, saudara kena ingat saudara dalam pilihan raya lepas. Pada pilihan raya yang ke-15 yang lalu, PRU saudara untuk kursi parlimen, Pakatan Harapan memenangi 16 daripada 22 kursi, manakala Perikatan Nasional hanya memenangi 6 kursi. Dan mereka kalah di 16 kursi parlimen. Jadi kesemua DUN yang berada di 6 kursi parlimen yang dimenangi oleh PN, katanya mungkin boleh dikuasai oleh Perikatan Nasional. Tetapi bagaimana dengan Barisan Nasional? Jangan lupa saudara, walaupun parlimen mereka menguasai, tapi DUN ada juga kursi-kursinya yang dikuasai oleh Barisan Nasional. Saya bagi contoh, kita cuba malam ni kita hayati tentang kedudukan. Saya bercakap ini mengikut fakta saudara. Berdasarkan pada pengundian pilihan raya yang ke-14 dulu. Sebab hari ini mereka bertanding berdasarkan kepada lanjutan daripada pilihan raya 14 bukan 15. Saudara, sebab 6 negeri ini mereka membubarkan parlimen dibubarkan tapi Dewan Negeri tak dibubarkan. Sebab itu sekarang mereka mengadakan pilihan raya negeri di 6 buah negeri. Kita tengok Selangor, saya buat satu-satu saudara. Di Sungai Air Tawar. Pilihan raya dulu, calon UMNO dia dapat 5,437. PAS dapat 3,900. Dan Pakatan Harapan 3,921. Kalau 543 campur 39, situ aja dah 9,000. Macam mana pula PAS nak dapat dengan 3,000 undi itu boleh menang? Satu. Di Sabak, Saudara Ahmad Mastin Osman, dia mewakili Parti Keadilan. Dia dapat 6,981. Calon UMNO 6,851. Masa itu UMNO Barisan Nasional menentang calon Parti Keadilan. 6,981 campur 6,851, di situ aja 13,800. Sementara Salihin Mu'in daripada PAS cuma dapat 6,000. Itu di Sabak. Di Sungai Panjang, saudara Muhammad Imran Tamrin daripada UMNO dapat 10,530 dan Pakatan Harapan melalui Parti Amanah dapat 8,400. Situ saja ada 18,000. Calon daripada PAS dapat 6,000. Ini saya jelaskan saudara supaya kita fikir baik-baik. Begitu juga di Skincan, Eng Swee Lim, ni yang pandai cakap Jawa tu saudara. Dia dapat 7,863 bertanding atas tiket DAP. Lee Yi Yuan daripada Barisan Nasional MCA dapat 5,019. Campur dua tu ada 12,000. Sedangkan Ustaz Muhammad Fazlin Taslim daripada PAS dapat 2,351 saudara. Di Ulu Bernam, Roni Soha UMNO 8,164. Saudara Muhammad Amran Tak Sakir daripada Parti Amanah 8,144. Situ aja ada 16,000. Sementara calon PAS 2,000. Sekarang saya jelaskan ni satu persatu supaya anda faham. Begitu juga di Kuala Kubu. Wakil daripada DAP dia dapat 14,000 satu-satu. MCA di situ dapat 6,000. Campur dua saya dah 20,000. Macam mana Naharuddin Abdul Rashid yang bertanding PAS pun dia dapat 3,000 saja. Don Batang Kali, Harmoini Omar daripada Pakatan Harapan, Keadilan dapat 21,000. Sementara Mat Nazir Ahmad Dahlan daripada UMNO 13,000. Situ saja dah 34,000. Sedangkan Muhammad Asnizan Harun daripada PAS cuma ada 7,000. Sekarang kita dengar baik-baik. Sungai Burung, Samsudin Ilyas, UMNO dapat 8,741. Saudara Muhammad Zamri Zainuddin daripada PAS 6,041. Tetapi Muhammad Tamizi Lazim daripada Parti Peribumi waktu itu dapat 5,303. Mungkin di sinilah saudara PAS dengan PPBM.
Dia dapat 5,000 ke 11,000. Jadi Sungai Burung tu mungkin saudara. Tak boleh nak kata menang semua. Di Permatang, saudara Rozana Zainal Abidin, PKR, dia dapat 9,208. Calon UMNO Sulaiman Abdul Razak 8,050. 17,000 situ saudara. Sementara Muhammad Jafaruddin Syekh Daud cuma dapat 2,000 saja. Di Bukit Melawati, Wakil Khatib Parti Keadilan Juwariah Zulkifli, dia dapat 11,000. Daripada UMNO, Jakiran Jakomah 8,355. Di situ ada 19,000. Bagaimana calon daripada PAS, iaitu Muhammad Rashid Muhammad Kasim, cuma dapat 3,261. Keadaan saudara. Cuma sekarang ni pembahagian kerusi itu sama ada untuk UMNO ataupun Parti Keadilan. Ini dan juga Amanah. Ini yang sedang masih perbincangan. Saudara. Finalnya saya ingat dah 3-4 hari lagi lah. Di Ijuk, Idris Ahmad daripada Parti Keadilan, PKR. Dia dapat 8,900. Sementara calon daripada MIC dapat 6,800. PAS cuma dapat 3,000. Adalah calon daripada India lagi, Kumaran Tamil, dapat 76. Berartinya kalau campuran antara UMNO Barisan Nasional, di situ ada 14,000. Di Jeram, saya beritahu ini supaya kita tahu berapa modalnya UMNO Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan. Dengan keadilannya, dengan amanahnya, kalau mereka letakkan calon, jumlah undi yang ada ready. Sebab tu saya katakan, macam 3-4 malam dulu, saya katakan, kalaulah berubah, mungkin dalam 30%, jadi apakah kalau suasananya, kalau 30% lah katakan, pengundi lari lah, dia tak akan dapat merubah keseluruhan keadaannya. Di Jeram, PKR. Di Kuang, Salihuddin Amiruddin, dia dapat 9,000. Abdul Syukur Idrus, ini waktu itu di Kuang ni, dia pada parti PBM ni nampaknya gayanya. Dan dia bertanding di bawah parti PBM, dia dapat 9,845. Dan UMNO melalui saudara Abdul Syukur Idrus, dia dapat 6,900. Mat Fauzan Mazlan PAS 5,000. Kalaulah pengundi-pengundi di Kuang itu masih kekal dengan Perikatan Nasional, itu Parti Peribumi Bersatu, mungkin dia dapat dalam 14,000. Mungkin saudara. Tapi jangan lupa, walaupun mereka dan melalui ni saudara Salihuddin Amiruddin, dia mewakili parti PBM, tapi dia juga mendapat dukungan daripada Parti Keadilan. Saudara, di Rawang straightforward. PKR 29,000, MCA 6,000, di situ aja dah 35,000. Macam mana? Jadi Kong Tok Wah yang wakil PAS dapat 2,200 saja. Saudara Azman Makno independen dapat 644, hilang deposit. Taman Templar, Muhammad Sani Parti Amanah. Saudara Zaidi dapat 18,000, saudara Zaidi Abdul Talib PAS cuma dapat 10,000. 8,000 beza saudara. Dan kalau nak campur dengan undi daripada UMNO, saudara Nasir Ibrahim 7,500, di situ ada 25,000. Macam mana? Zaidi dia dapat 10,000. Agak tinggi juga jumlahnya, tapi 18,000 campur 7, di situ ada 25,000 saudara. Di Sungai Tua, Amiruddin Syahri, Menteri Besar sekarang ni, 17,000 saudara. Daripada Barisan Nasional MIC ada 6,000. Campur 2, 23,000. Muhammad Ibrahim daripada PAS cuma ada 4,500. Di Gombak Steel, ini dulu saya supportik pada Azmin Ali. Dia bertanding atas tiket Parti Keadilan, PKR. Dia dapat 24,000. Tapi kena ingat, sebab beliau mewakili Parti Keadilan. Bagaimana itu hari masa di Gombak, kursi Parlimen Gombak, Azmin Ali masa dia bertanding dia dapat puluhan ribu, 60,000, 70,000. Tapi bila datang pilihan kali ini, ahli-ahli keadilan dah terlari, tidak menyokong beliau, dan akhirnya Azmin Ali tumbang. Saudara. Dan di Gombak kalau lihat, Muhammad Hilman dulu dapat 24,000 keadilan. UMNO Hasbullah Ahmad Ridwan ada 11,000. Kalau campur 24 campur 11, situ ada 35,000. Sedangkan tidak saudara, PAS dapat 11,000. PAS dapat 11,758, sementara Megat Zulkarnain Omar Din dapat 11,113. Kalau 24 campur 11, di situ ada 35,000. Macam manalah calon PAS nak menang? Itu di Gombak, saudara, Gombak Steel. Di kawasan Ulu Kelang, calon amanah Syahri Sungip, dia dapat 25,746 undi. Calon UMNO, Datuk Ismail Ahmad dapat 10,000. Dua campur UMNO dengan amanah,
Kalau kekal pada amanah ada UMNO menyokong, situ ada 35,000 pengundi. Sedangkan PAS cuma ada 7,573. Macam mana nak kayuh saudara? Bukit Antarabangsa, Azmin dulu dapat 30,000. Tapi dia bertanding dekat PKR. UMNO dapat 5,000 melalui Salwa Yunus. Kalau 30 campur 5, 35,000. PAS dapat 2,000 saja saudara. Ahmad Kamarudin, PRM 116, Muhammad Azwan Ali, ini adik dia tu dapat 90 undi saja, hilang wang pertaruhan. Jadi saya melihat macam di Bukit Antarabangsa. Muhammad Azmin dulu dia bertanding atas tiket keadilan. Dia bila masuk pilihan raya ni saudara, bukan parti, bukan di individu, parti saudara. Rakyat nak tengok sokong parti, bukan sokong individu. Di Lembah Jaya, Nizar Talha, dia daripada PKR dapat 22,000. Dan UMNO dapat 7,000. Campur dua tu 29,000. PAS dapat 7,000. Di Pandan Jaya, Izam Hashim, Amanah dapat 24,000 saudara. UMNO bertanding, dia cuma dapat 8,000. Kalau campur situ ada 32,000. Calon PAS, Iskandar Abdul Samad, cuma dapat 7,517. Di Teratai ini kawasan DAP, 34,000 saudara. PAS dapat 5,000. Gerakan yang mewakili UMNO, gerakan mewakili Bahasa Nasional cuma 4,000. Di Dusun Tua, Faizal Adli daripada DAP, dia dapat 22,000 saudara. Muhammad Zain Isa 11,000 daripada UMNO. Dan Razali Hassan daripada PAS cuma 7,000. 22 campur 11, 33,000. Di Semenyih, Semenyih itu kita menang balik saudara. Waktu pilihan raya dulu, Bakti Ahmad Noor dia mewakili parti PBM. Tapi bila dah ada pilihan raya semula, kita menang. UMNO Barisan Nasional menang. Di Kajang, DAP, PKR dapat 39,000. PAS cuma dapat 8,000, MCA dapat 7,000. Campur 39 campur 7, ada 46,000. Sungai Ramal, calon daripada Pakatan Rakyat. PKR, 24,000. Mazwan Johar, 24,591. PAS dapat 13,000. Abdul Rahim Muhammad Amin daripada UMNO 17,000. Kalau 24 campur 9,000, situ ada 35,000 saudara. Mana nak cari lagi, nak di counter balik. Balakong, DAP 41,000. Tak payah cerita lagi saudara. Seri Kembangan juga daripada DAP 34,000. Seri Serdang, Siti Mariah daripada Amanah 27,000. Saudara daripada UMNO, saudara Satim Diman, ketua UMNO situ dapat 12,000. Kalau campur dua tu 39,000. Nur Hanim daripada PAS 5,000. Di Kinrara, PKR 52,000 saudara. Sebab tu saya katakan, kawasan-kawasan di Selangor ni yang mana kebanyakannya kawasan bandar dan majoriti pengundi-pengundinya banyak, ramai warga keturunan bukan Melayu, DAP tak ada gangguan. Malahan calon-calon daripada PKR juga, Parti Keadilan juga tak ada gangguan. Macam mana di Subang Jaya, saudara. Michael Ng Wing Sing daripada DAP. 55,000, saudara. 55,354. Sedangkan daripada BN cuma dapat 7,000. Di Sri Steel, PKR dapat 29,000. UMNO 9,000. PAS cuma 4,500. Di Taman Medan. Taman Medan ni kawasan Melayu, saudara. Calon PKR Syamsul Firdaus dapat 21,000 dan calon UMNO Datuk Abdul Muttalib Abdul Rahim 10,000. 21 campur 10, 31,000. PAS cuma dapat 5,000. Saya melihat begini, pola begini, apakah mereka mampu untuk mengamit? Bezanya terlalu tinggi, saudara. Bukit Gasing, itu di Pilihan Jaya, DAP dapat 29,000, saudara. Gerakan cuma dapat 3,531. Di Kampung Tengku, DAP 34,000. Ya, DAP bila bertanding di Selangor, saudara, undi-undi yang mereka raih bukan sikit-sikit. Malu nak sebut. Bandar Utama, Jamaliah Jamaluddin pun daripada DAP, saudara. Bandar Utama 38,651. Calon MCA Cheng Su Chow, walaupun dia daripada MCA, daripada Barisan Nasional, cuma dapat 3,000, saudara. Jamaliah Jamaluddin bertanding atas tiket DAP dapat 38,651. Sebab itu kata janganlah kita duduk nak degetak dan sebagainya. Tak ada masalah. Tanpa kita sokong dia orang pun DAP kekal pengundinya. Di Bukit Lanjan, PKR dapat 47,000, saudara.
Wong Kiat Peng. Syed Abdul Razak, Syed Long Al-Saghof daripada Parti Gerakan cuma dapat 7,000. Di Paya Jaras, Muhammad Khairuddin Osman daripada Parti Keadilan 20,000. Calon daripada UMNO Zain Isma cuma 8,000. PAS cuma dapat 6,000. Kota Damansara, saudara. Syatiri Mansur daripada PKR dapat 26,000. Kak Limah kita, Limah Tun Saadiah, dapat 10,000. Kalau campur dua tu dah ada 30,000. PAS cuma dapat 5,000 saja, saudara. Kota Anggrek, Mat Najwan Helmi daripada PKR 26,000. Ahmad Dosuki Rani, PAS cuma 9,000. UMNO ada 8,000. Di Batu Tiga, Rozia Ismail, PKR 27,000. Ahmad Muazzam Shah daripada UMNO 12,000. PAS cuma ada 7,000. Dua campur saja 27 campur 12 ada 39,000. Di Meru, Muhammad Fakur Razi Mokhtar daripada PKR 17,000. Khairul Anwar Saimon daripada UMNO 8,000. Campur 2 25,000. Calon daripada PAS cuma 7,000 saja. Di Sementa, PKR dapat 17,000, UMNO dapat 12,000. Dan PAS cuma dapat 7,000. Selat Kelang, PKR dapat 12,000, PAS 11,000. Di sini agak saya nampak ada ruang. Sebab itu pandangan yang amat bawa pada Menteri Besar bahawa dia kata daripada 56, 50 tu dia rasa, tapi kalau macam Selat Kelang tu dia gusar. Sebab apa? Calon daripada PAS Halimah Ali dapat 11,000. Tapi Muhammad Khairi Hussein daripada UMNO 9,000. Calon daripada PKR 12,000. Kalau dua campur tu 1,000. It's a quite tough fight, saudara. Bandar Baru Kelang, DAP jauh senyap sekarang. 44,926. MCA cuma dapat 5,098 saja. Itu di Bandar Baru Kelang. Di Pelabuhan Kelang, Azmizam Zaman Huri, PKR, 15,000. Syekh Rajesh Syekh Ahmad, 9,000 daripada UMNO. PAS cuma dapat 2,000 saya saudara. Di Pandamaran, Leong Tok Chi daripada DAP, 41,000 saudara. MCA cuma dapat 5,000. Aduhai. Sentosa, PKR dapat 38,000. MIC cuma dapat 4,500. Di Sungai Kandis, itu yang ada pilihan semula. Tapi itu bila pilihan semula pun kita kalah. UMNO Barisan Nasional kalah, menang pada Parti Keadilan. Tapi calon daripada Parti Keadilan waktu yang awal dulu, itu ada Allahyarham Muhammad Syami Syafi'i, 23,000. UMNO dapat 11,000. PAS cuma ada 7,000. Kalau 23 campur 11, di situ ada 35,000 saudara. Kota Kemuning, DAP 28,000. Gerakan 4,000. Jauh saudara, 28 dengan 4,000. Di Sijangkang, PAS dapat 12,000. Tapi Muhammad Hamid Abu Bakar daripada PBM 11,000. Mungkinlah Sijangkang tu mereka boleh menang di situ. Mungkin. Sebab UMNO cuma dapat 10,000. Tapi apakah undi yang diperoleh oleh Muhammad Hamidi Abu Bakar daripada Pakatan Harapan itu boleh dicantumkan? Kalau dicantum, ada cara menang. Tapi kalau mereka masih 50-50 balak semua, Ahmad Yunus. Itu 3 corner fight. Tapi kali ini kalau pertembungan satu sama satu, saya rasa sukar juga di Sijangkang ni calon daripada Pakatan Nasional nak menang. Di Banting, Lau Weng San, DAP 21,000. MCA 4,000, Tegai Kial saudara. Di Morit, Hasnul Baharudin daripada Parti Amanah 11,000. Rozana Kamal Zaman daripada UMNO 8,000. Calon daripada PAS 7,000. Saudara. Tanjung Sepat, PKR 9,000. Burhan Aman Shah daripada UMNO itu Karim Mansur dapat 7,000. PAS cuma dapat 4,200. Kalau 9 jambut 7, 16,000. Di Dengkil, Adif Shan daripada Parti PBM 21,000. Syarul Mat Syarif daripada UMNO 14,000. Yusmi Hanif PAS dapat 8,000. Dan waktu itu dulu masa pilihan raya yang lalu, yang ke-14 dulu, kita bertanding 3 corner fight. UMNO, Barisan Nasional, PAS menentang dengan Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan tu ada Keadilan dan adanya PBM. Saudara. Macam juga macam di Sungai Pelik. Sungai Pelik PKR 13,000. MCA dapat 6,000. PAS dapat 5,000. Saudara, itu keadaan di Selangor. Jadi bagaimana yang mengatakan bahawa Selangor mereka boleh tawan? Saya pun tak tahu, saudara. Saya berdasarkan data-data keputusan pilihan raya. Mungkinlah kita bagilah 30%. Tak lepas, saudara.
Benarlah apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Amiruddin bahawa dia berkeyakinan bahawa Pakatan Harapan itu Parti Keadilan boleh memperolehi kemenangan sekitar 50 kursi. Kalau lagi UMNO bersama dengan Pakatan Harapan, saya rasa undinya pasti bertambah. Itu gambarannya. Sebab itu mereka sekarang ni marah sangat dengan UMNO. Sebab itu sekarang ni kerja lain ditubi bagai nak gerak UMNO supaya rakyat tidak menyokong UMNO. Mereka merasakan tanpa UMNO mungkin keadilan mereka boleh tawan. Saya rasa susah. Sukar. Itulah keadaannya, gambaran yang saya dapat untuk laporan tentang kedudukan di Selangor. Warga Selangor, bersedia. Ini Nafiri sudah ditiupkan, gong telah dipalukan, masuklah ke gelanggang. Tak ada masalah. Cuma saya mengharapkan, henti-hentilah kita melontarkan pandangan politik yang berbau bercampur aduk dengan maki hamun. Fiesta maki hamun untuk orang Melayu ini sudah-sudahlah. Perlu dihentikan. Kita jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.